Hai guys, selamat datang ke YouTube channel Mawi TV. Untuk kali ini aku nak share kat korang apakah tips untuk membeli sesebuah kereta baru. Okay, ini mungkin yang dah pernah beli kereta tu benda yang biasa, dah mengalami banyak pengalaman. Tapi bagi mereka yang first time untuk beli kereta, kadang-kadang mereka akan cari maklumat macam mana proses nak beli kereta untuk elakkan tertipu ataupun nak mendapatkan tawaran yang terbaik. Okay, jadi kalau korang sedang nak mencari kereta ataupun ada kenalan-kenalan korang sedang mencari kereta, boleh suggest dia video ni nanti. Dan boleh juga bagi tips kat diorang lah macam mana untuk membeli sebuah kereta baru. Jadi kalau korang nak tahu, jumpa sebentar lagi. Jadi jangan lupa tekan button like dan juga subscribe. Okay guys, seperti aku dah janjikan, aku nak cerita kat korang macam mana tips untuk membeli sesebuah kereta. Sebenarnya nak beli kereta ni benda yang agak berisiko. Okay, sebab kita perlu menanggung satu komitmen selama 9 bulan, lazimnya orang akan ambil 9 bulan untuk mendapatkan sesebuah kereta. Jadi, pembelian tu pastikan kita menggunakan pengetahuan yang kita ada ataupun maklumat yang kita ada untuk dapatkan sebuah kereta yang terbaik dan juga untuk mendapatkan tawaran-tawaran yang baik supaya tak ditipu lah. Okay, jadi kat sini aku nak bagi tips yang aku alami untuk mendapatkan sesebuah kereta berdasarkan 3 kali pengalaman pembelian sendiri dan pengalaman pembelian daripada kenalan-kenalan rapat lah. Jadi taklah bermaksud aku pakar sangat, tapi paling kurang adalah sedikit tips yang korang boleh gunakan. Okey, ini adalah cara pembelian kereta, cara aku. Jadi kalau berbeza dengan korang, aku tak anggap korang salah ataupun aku je yang betul. Aku rasa ini adalah perkongsian lah. Mungkin kita boleh bertukar-tukar pendapat lah. Okey, kat sini aku senaraikan ada 10 tips untuk membeli sesebuah kereta. Tips yang pertama adalah pendapatan ataupun gaji korang sebenarnya berapa. Okey, aku cadangkan untuk membeli sesebuah kereta ini, harga kereta itu mestilah 1/3 daripada gaji bersih korang. Okey, dia bukan gaji kasar. Okey, gaji bersih selepas kau dah tolak. Contohlah kalau kau kerja kerajaan, loan semua dah ditolak dalam slip gaji, gaji bersih kau lah. Jadi 1/3. Sebagai contoh, kalau gaji kau 1,500, ini bermaksud korang sesuai untuk beli sebuah kereta yang berharga RM500 sebulan pembayaran bulanannya. Okay, dan dalam range harga tu korang mungkin boleh dapat Beza, Azia, Saga, okay, dan mungkin Myvi ataupun Iris, okay, dengan bajet RM500 sebulan. Okey, jika kau punya gaji ada 3,000, kau mungkin sesuai untuk memiliki sebuah kereta yang berharga RM1,000 sebulan. Okey, 1/3 ni aku rasa adalah persen yang agak munasabah untuk korang dapatkan sebuah kereta yang sesuai dan tak terlalu membebankan korang lah. Okey, tapi sebenarnya kalau korang rasa korang ni mampu untuk struggle, okey, bolehlah try. Mungkin kau punya pekerjaan tu setiap tahun gaji naik, kau rasa macam okey, aku struggle 2 tahun ni, tapi tahun ketiga nanti aku dah selesai, gaji aku dah cukup sesuai, daripada aku ambil kereta yang kecil, nanti 2 tahun lagi aku tak puas hati, kemudian aku nak tukar pula. Itu pun satu masalah juga. Okay, sebenarnya korang kena rancang sendiri keuangan korang yang sesuai dengan korang punya pendapatan. Jadi aku punya cadangan 1/3 daripada gaji bersih. Contoh tadi, kalau gaji RM3,000, kau mungkin boleh cari kereta yang berharga RM1,000 ataupun yang berharga RM100,000 ke bawah. Okey, kat situ kau orang mungkin boleh dapat X50, City, Vios, kemudian Almera. Okey, itu tips yang pertama. Tengok gaji kau orang berapa. Untuk tips yang kedua adalah aku cadangkan korang menyertai grup-grup kereta yang terdapat di Facebook ni.
Okay, kalau kau rasa gaji korang mungkin kita andaikan RM1,000 korang punya range harga kereta yang kau nak beli sebulan bayaran bulanannya, aku cadangkan korang kau follow ataupun join semua grup kereta yang terdapat di Facebook. Bukanlah semua, maksud aku setiap model tu satu grup kau akan join supaya kau boleh study apakah masalah. Mungkin tak semesti kau perlu study sampai setengah 6 bulan. Okay, pada aku seminggu kalau kau orang boleh rajin scroll tengok apa masalah, apa kelebihan, apa kelemahan, apa yang selalu dikomplainkan oleh pemilik-pemilik sebenar ni, itu sebenarnya adalah input. Okay, kat sini sebenarnya semua kereta ada masalah. Tak ada kereta yang sangat perfect. Okay, kereta yang semahal-mahalnya pun masih ada masalah. Jadi sebenarnya macam mana kereta yang sebenarnya yang kau perlu pilih adalah adakah masalah tu kau boleh hadap atau tak? Okay, kalau kau rasa macam masalah simple-simple, contohnya dia mungkin binaannya kurang berkualiti tapi kereta tu sangat perfect pada kau. Okay, sangat sesuai dengan kau punya bajet, dengan kau punya keinginan, kau punya kehendak. Mungkin nilai-nilai yang lain tu lebih lebih bernilai berbanding masalah-masalah kecil yang kau rasa kau orang boleh hadapi. Itu mungkin korang boleh pilih sebab tak ada kereta yang sempurna. Jadi cari mana masalah kereta ini yang korang boleh hadapi dan ianya sentiasa melebihi penawaran yang dibuat. Contohnya kalau kau jenis yang suka kereta Honda sebabnya ianya bergaya, semua orang suka. Jadi kalau kau rasa masalah itu kau boleh lebih utama daripada mungkin kau berhadapan dengan isu kualitinya mungkin sedikit rendah ataupun bunyi yang terlalu bising. Kalau kau boleh terima benda tu, mungkin kau boleh ambil Honda. Okay, manakala kalau kau rasa macam kau perlukan sebuah kereta yang tahan, berkualiti, macam Toyota sebagai contoh, tapi kau boleh menerima dia punya power yang seadanya, yang secukup makan tu. Kalau kau boleh terima benda tu dan kau mungkin boleh terima bentuknya yang tak berapa agresif, terpulang kepada korang. Maksudnya korang pilih apa kehendak korang dalam membeli kereta ni. Okay, join group tu, tengok apa masalah dia. Kalau kau rasa kereta ni banyak sangat lah orang mengadu, gearbox dia rosak, jadi kau sanggup tak agaknya 3 tahun lagi kau akan berhadapan dengan situasi itu. Okay, jadi itu adalah strategi yang kedua. Strategi yang ketiga, kalau kau dah nampak okay, aku ada 3 pilihan kereta, Toyota Vios, Honda City, Almera, Mazda 2 sebagai contohlah kereta di bawah segmen di bawah 100,000. Okay, sebenarnya Mazda 2 dah lebih 100,000. Atau X50. Okay, dah join group tu. Apa lagi yang kau perlu buat adalah yang ketiga adalah tengok review-review yang terdapat di YouTube. Contohnya YouTube aku. Gitu. Tak, masa aku masuk portal-portal YouTuber yang dah establish. Tengok macam mana dia review, yang sentiasa pihak syarikat pemotoran ni akan panggil diorang untuk buat review kereta diorang. Tujuannya adalah untuk kadang-kadang kita dari review tu kita tahu apakah dia punya komponen, dia punya teknologi, dia punya safety yang ada kereta ni ada ni, aku suka. Kereta ni ada ni, kereta ni tak ada ni lah. Okay, jadi kat situ korang akan lebih nampak, lebih detail, lebih jelas, dan diorang akan review, akan ulas sedikit apakah spek-spek yang ada dalam tu dan dapat memberi gambaran yang lebih jelas kepada korang adakah kereta tu sesuai tak dengan kehendak korang. Okay, tapi kalau ikut pengalaman aku di YouTube ni, bila kita tengok review-review ni, sebenarnya jujur aku cakap memang ada beberapa perkara yang mereka akan hidden lah. Kelemahan-kelemahan tu akan hidden, sama ada secara total dia hidden ataupun dia akan menggunakan ayat yang lebih berlapik lah supaya cantik sedikit dia punya review dan tak terlalu menghentam kereta-kereta baru yang baru keluar ni. Yelah, kereta tu baru keluar dan dapat review yang tak elok, tak sedap juga. Kadang-kadang itu adalah peer review, takkan kau nak terlalu jujur. Okay, jadi berhati-hati juga dan walaupun pun dia masih lagi satu benda ataupun satu platform yang masih berbaloi untuk korang tengok dan korang nilai sendiri kereta itu. Okay, aku cadangkan beberapa laman YouTube yang pada aku agak baik lah untuk korang follow. Pertama, aku suka Roda Pusing.
Rodo pusing ni, tapi masalahnya sekarang ni dia dah slow sikit. Dia buat video, aku pun tak tahu masalahnya. Tapi dia punya review tu dalam bahasa Melayu yang menggunakan diction yang sangat tepat, menggunakan istilah-istilah Melayu, dan dia ada kejujuran kalau kau tengok cara dia review. Okay, seterusnya aku kalau bahasa Inggeris aku suka Autobus. Okay, Autobus ni pun nampak cara dia sampaikan tu agak bersahaja dan nampak jujur dan taklah terlalu memuji melambung-lambung. Okay, jadi aku suka Autobus ni. Ketiga aku cadangkan adalah Wapcar. Okay, WAPCAR. Itu pun satu portal ataupun kau boleh tengok dia punya web. Dia punya cara review tu sangat technical. Okay, jadi dia ada ukuran, dia bukan saja filem mandu. Sebaliknya dia ukur, ada dB dia ukur, gap dia ukur. Dia ada macam satu sistem yang agak komplit dan kompleks untuk mengukur kualiti kereta ni. Wapcar. Ketiga aku boleh masukkan Nas Abdullah boleh. Mekanika pun aku suka. Nas Abdullah ni pada aku dia agak lantang sikit cara dia cakap tu. Dan cara dia bagi review tu agak lantang dan jujur juga. Okay? Kemudiannya mekanika ni pula cara dia lebih santai, ada lawak-lawak. Okay? Dan tak terlalu memuji up-up mata-mata. Okay? Dia juga bagi review yang agak jujur. Dan last sekali adalah Careta.my. Ini pun okey juga pada aku. Cuma kadang-kadang nampak dia bias sikit lah kepada Proton. Tapi pada aku dia pun pemilik Proton kan. Kalau Hazri Samsuri tu dia ada Iris. Tapi begitulah, baguslah. Mengkritik tu tak bermaksud kita membenci. Okay, mengkritik tu bermaksud kita sayang supaya dia ada peningkatan. Alright. Baik, itu yang ketiga. Aku rasa video ni akan panjang. Mungkin aku akan cut lah untuk buat beberapa segmen aku rasa sampai 5 nanti aku sambung lagi. Baik, yang ketiga betul tak? Okey, yang keempat sebenarnya apa yang korang perlu buat yang keempat adalah pergi ke laman web kereta yang korang dah aim tadi tu. Contohnya kau dah aim tadi Toyota Vios, Honda City dan juga Nissan Almera serta Proton X50 sebagai contoh. Korang pergi ke laman web tu dan korang tengok apa yang diorang offer. Yang rasmi, bukan SA punya offer, yang rasmi. Okay, contohnya macam Nissan Almera, dia bagi RM5,500 rebate aksesori, komplit dia bagi semua. Okay, manakala Toyota Vios dia bagi RM5,500, RM2,500 package aksesori, body kit dan RM3,000 ada rebate tunai. Lain pula, kalau Honda dia akan ada jadual dia. Okey, bulan ini rebate untuk Honda City adalah RM2,000. Okey, manakala untuk X50 sebab buah kereta baru, permintaan tinggi dan beratur orang nak beli, jadi dia agak macam tak payah bagi apa-apa lah. Okey, sebab orang tengah beratur kot, itu pun tak dapat lagi, takkan nak offer murah, nak bagi diskaun, berebut lagi orang, lagi lambat kereta terdapat. Jadi kereta baru yang semua orang berebut ni selalu tak dapat diskaun yang banyak lah. Kereta yang dapat diskaun banyak ni selalu kereta yang sejuk, kereta yang masih lagi banyak stok. Okey, itu selalunya kereta-kereta yang dapat banyak diskaun. Okey, tengok diskaun rasmi dekat web dia dulu. Baru tengok apa diskaun SA bagi. Dan kemudian bila kau nampak diskaun rasmi ni selalunya kau boleh minta lah terus. Okey, kau tahu, kau akan checklist lah. Okey, oh ni memang dalam tu, memang dalam sistem ni memang dah ada benda ni. Dan selalunya diskaun rasmi ni dia tak boleh tipu lah. Cuma dia kadang-kadang manipulate. Dia kata diskaun tu dia yang bagi, SE yang bagi, bukannya Toyota Pro 2, Myvi tu semua. Faham tak? Kadang-kadang dia declare tak dapat apa-apa rebate ke? Tu saya bagi tu RM5,000 aksesori tu saya bagilah. Kadang dia declare macam tu. Sebenarnya itu adalah daripada pihak pengeluar. Okey, pengeluar kereta tu secara rasmi dia bagi. Baik, yang terakhir untuk bahagian satu ni adalah selain korang dah join Facebook, korang dah tengok YouTube, korang dah pergi ke laman web dia, perkara yang keempat tapi dalam senarai ni perkara yang kelima lah selepas gaji tadi kan. Perkara yang kelima yang korang perlu buat adalah masuk ke laman web mudah. Okey, kenapa aku cadangkan korang masuk ke laman web mudah? Okey, masuk ke laman web mudah ni sebab mudah ni adalah satu platform yang terbuka tau. Dia seluruh negara punya
SA, okay, sales assistant nama dia. Okay, sales assistant ni ada seluruh negara dan mereka menawarkan segala-gala yang ada supaya orang beli dengan dia. Berbeza dengan kalau korang tengok kat Facebook dia tulis okay 7,000 rebate. Nanti bila kau baca mana dia punya penjelasan 7,000 ni dapat apa, dia tak akan tulis kat Facebook. Okay, tapi kalau dekat Facebook tu dia suruh korang PM kan. Okay, yang ni kalau kat Mudah dia dah senaraikan dah. Kau akan sepatutnya bila kau pergi kat Mudah, kau tengok SA mana yang beri tawaran yang dah lengkap. Segala-gala yang dia bagi tu ada kat situ, dah tulis. Bukannya yang tawaran bla 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 sikit je, lepas tu bagi nombor telefon suruh korang PM dia. Okay, yang tu nampak agak fishy sikit. Okay, kalau dia betul offer yang menarik, okay, dia mesti dah bagi tahu dah. Okay, ini dapat free gift apa? Okay, berapa ribu, bla 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 bla. Lengkap semua. Dan apa yang korang buat adalah, kau dah tengok yang tu, oh aku nampak SA ni bagus lah. Banyak offer dia ni. Okay, tengok beberapa pilihan SA, kemudian screenshot dan kemudian apa yang korang perlu buat adalah kau perlu WhatsApp dia. Okay, itu yang korang perlu buat sebenarnya. Survey dekat Mudah. Sebaik-baiknya cari tempat di mana korang boleh pergi ke showroom tu. Bukannya, memanglah seluruh negara dia boleh hantar sebenarnya zaman sekarang ni. Tapi korang tak boleh nak tengok kereta, korang semuanya bergantung pada atas talian untuk permohonan loan dan semua, susah pada aku. Pada aku lebih baik korang cari jurujual yang tempat yang korang boleh capai. Kalau aku di Kota Tinggi, mungkin Kota Tinggi, JB, Keluang, Kulai yang dekat lah, yang boleh pergilah, senang cakap. Okay, bagi korang mungkin cari tempat yang jangan, tak semestinya terlalu paling dekat, mungkin tempat yang daerah yang lain sikit tapi tawarannya lebih baik. Okay, jadi aku cadangkan korang pergi ke Mudah dan tengok apa yang dia offer. Lepas kau dah tengok, kau pergi WhatsApp beberapa pilihan yang kau dah ada ni, kau WhatsApp dia tanya, saya dapat nombor ni dari WhatsApp. Kau declare, kau dapat nombor ni daripada Mudah. Kau declare awal-awal supaya SA tu sedar, okay, dia dah tahu aku punya offer dekat Mudah dan aku tak boleh nak cong dia lah, tak boleh nak kencing dia lah, senang cakap gitu kan, sebab kita dah tahu dia punya offer. Alright, kemudian kau tak payah bagi screenshot apa offer dia tu, sebaliknya kau tanya dia balik apa yang dia offer. Selalunya dia akan paste balik lah apa yang dia dah tulis kat situ, dia akan offer, okay, dia tulis. Jadi kau semak balik, sama. Ataupun kau rasa, asal tak sama ya, yang ni dapat rebate 3,000, yang ni kenapa sekarang dapat 1,000 je, okay. Macam aku punya pengalaman masa aku tanya tentang rebate dari Honda HR-V tu, okay, tentang government punya discount. Dia kata, maaf, itu dah sampai 31 hari bulan itu dah habis. Dan dia bagi bukti lah ni, dia dokumen daripada Honda mengatakan rebate 1,000 tu daripada untuk government server dah tak ada. Okay, jadi senang, nampak tak? Kita tak akan ditipu macam itu maksud aku. Dan tengoklah, okay, dia explain lah kenapa ada ke tak ada ke. Jadi itu sebenarnya sangat membantu korang untuk dapat tawaran yang terbaik. Okay, jadi pastikan juga harga yang di offer tu betul. Okay, sama. Sebab zaman sekarang kadang-kadang dia letak harga termasuk. Okay, kebanyakan kereta zaman sekarang dijual tanpa memasukkan insurans. Okay, kadang-kadang dia boleh guna manipulasi harga ni lah. Takut risau kita ada yang terlepas pandang. Okay, jadi itu dulu 5 tips yang aku nak bagi korang. Nanti aku sambung lagi 5 atau 6 tipsnya. Okay, apa yang seterusnya. Okay, jumpa lagi dalam YouTube channel Mawi TV. Assalamualaikum.